Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 4 Julai 2020. Dua kes baharu positif COVID-19 dicatatkan di Sabah semalam menjadikan kumulatif kes kini 375. Kedua-dua kes berkenaan melibatkan warga negara Malaysia iaitu dua kes saringan prarujukan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Perkembangan berkenaan dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nor Hisham Abdullah dalam sidang media di Ibu Negara. Sementara itu, menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, tiada pertambahan kes sembuh direkodkan. Jumlah pesakit sembuh kekal 356 orang. Jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan seramai 12 orang di 8 daerah iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Tuaran, Sandakan, Penampang, Kota Belud, Ranau dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. Sebidang tanah seluas 158.23 hektar milik Yayasan Sabah di Kampung Meruntum Lokawi, Putatan bakal dibangunkan sebagai pusat komersial dan pelancongan. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal, projek ini akan dilaksanakan Syarikat Tegas Bangsa Sendirian Berhad TBSB menjelang akhir tahun ini. Projek tersebut dijangka siap dalam tempoh 12 hingga 15 tahun melibatkan kos kira-kira 7 bilion ringgit. Datuk Syafiee menjelaskan kedudukan lokasi pembangunan berskala besar ini berhampiran dengan laut dan melibatkan pembangunan hotel, pusat peranginan, taman tema dan kompleks membeli belah yang berupaya menarik pelabur, pembeli hartanah bahkan pelancong ke Sabah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas majlis menandatangani perjanjian pembangunan bersama antara Yayasan Sabah diwakili pengarahnya Datuk Jamalul Kiram Muhammad Zakaria dan wakil TBSB Jeran Lim di Kota Kinabalu. Menerusi perjanjian berkenaan, Yayasan Sabah akan mendapat pembayaran minimum 840 juta ringgit atau 12% daripada nilai pembangunan kasar GDV yang mana lebih tinggi. Yayasan Sabah juga dijangka memperoleh pendapatan tambahan sekurang-kurangnya 568 juta ringgit daripada pembangunan berkenaan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Syafiee memaklumkan kerajaan negeri turut menetapkan kapasiti pelaksanaan Majlis Anjuran Kerajaan dan Swasta tidak melebihi 250 orang bergantung kepada saiz ruang dan penjarakan sosial di lokasi penganjuran. Ia akan dilaksana mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan selaras dengan pengumuman Kerajaan Persekutuan. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah, zon yang sepatutnya berakhir 6 petang ini dilanjutkan sehingga 19 Julai. Ia meliputi kawasan perairan daerah Tawau, Sempurna, Kunak, Lahadatu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata susulan pelanjutan ini penduduk di kawasan berkenaan diminta berada di dalam rumah dan tidak dibenarkan memasuki kawasan perairan antara 6 petang hingga 6 pagi sepanjang tempoh tersebut. Perintah berkurung dilanjutkan bagi memastikan kawasan perairan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyidikan dan pelancong di pulau-pulau peranginan. Menurut Datuk Zaini, berdasarkan maklumat kumpulan militan Abu Sayyaf dan mereka yang menjalankan kegiatan menculik untuk mendapatkan wang tebusan dari selatan Filipina masih cuba menceroboh bagi melakukan penculikan serta jenayah rentas sempadan. Perintah ini juga memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot selain menimbulkan rasa selamat dan yakin dengan kehadiran kapal anggota keselamatan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan menahan 2 bot nelayan Vietnam disyaki melakukan aktiviti menangkap ikan secara tunda kanding di perairan Pulau Mengalum Rabu lalu. Turut ditahan 20 kru dan 2 tekong bot berkenaan yang dikesan bot peronda maritim ketika menjalankan operasi Naga Timur di perairan berkenaan.
Menurut kenyataan Pengarah Maritim Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Rosli Abdullah, bot pertama ditahan 5.47 petang kira-kira 29 batu nautika dari Pulau Mengalum. Pemeriksaan lanjut mendapati sijil pendaftaran bot berkenaan telah tamat tempoh manakala 4 kru dan tekong warga negara Vietnam berumur 18 hingga 42 tahun juga tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Bot kedua ditahan 32 batu nautika barat Pulau Mengalum pukul 6.15 petang dan didapati sijil pendaftaran bot tersebut juga tamat tempoh dan tidak mempunyai lesen ataupun kebenaran Jabatan Perikanan bagi menjalankan aktiviti menangkap ikan di perairan Malaysia. Menurut Laksamana Pertama Maritim Muhammad Rosli, kedua-dua bot dan kru dibawa ke jeti maritim di Sepanggar untuk menjalani ujian saringan COVID-19. Pegawai dan anggota maritim yang terlibat dengan operasi tersebut juga turut menjalani ujian saringan. Kedua-dua bot berkenaan disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959-1963. Tahun ini sebanyak 3 bot nelayan asing berjaya ditahan Maritim Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan kerana menceroboh perairan negara untuk melakukan aktiviti menangkap ikan. Hospital Kudat menjadi hospital ke-6 di negeri ini menerima kubikal saringan COVID-19 daripada syarikat boosted DCNS, Naval Corporation, BDNS, BDNC Sdn Berhad. Kubikal berkenaan akan memudahkan petugas hospital melakukan saringan dengan lebih selamat dan tidak perlu terlalu bergantung pada peralatan pelindungan diri PPE. Timbalan Pengarah Hospital Kudat Dr. Muhammad Helmi Abdul Hamid berkata kubikal berkenaan akan memudahkan dan mempercepatkan proses saringan COVID-19 di hospital tersebut. Kami sangat bersyukur kerana dipilih sebagai salah satu hospital yang diberikan donation inilah. Dan memang ada perbincangan, memang kita ada perbincangan dengan pihak ILP, pihak Boosted Naval untuk dapatkan cubicle screen inilah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif BDNC Feroz Razi Ramli berkata reka bentuk kubikal berkenaan merupakan idea hasil perbincangan Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu ILPKK dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Kami sentiasa terbuka dengan apa-apa cadangan. Ini adalah salah satu usaha corporate social responsibility oleh BDNC. Dan apa-apa cadangan yang akan diutarakan sama ada untuk cubicle screening ataupun lain-lain seperti yang disebut oleh Encik Sudirman, kami bersedia. Sumbangan ini merupakan sebahagian tanggungjawab sosial korporat syarikat berkenaan bagi membantu barisan hadapan menentang pandemik berbahaya berkenaan. Penyerahan sumbangan diadakan di Hospital Kudat dan turut dihadiri Pengarah ILPKK Sudirman Hamad. Guru bimbingan dan kaunseling kini bersiap sedia membantu pelajar yang terkesan dari segi emosi akibat terkurung di rumah berikutan wabak COVID-19 untuk memulakan sesi persekolahan pada 15 Julai ini. Guru kaunseling Sekolah Kebangsaan SK Tansau Adrian Retain Gusuk berkata tidak dinafikan terdapat pelajar yang terganggu emosi dan tertekan dengan keadaan normal baharu termasuk duduk di rumah terlalu lama. Antara langkah diambil bagi memberi semangat kepada pelajar berdepan situasi sedemikian ialah mengadakan program Minda Sihat selain membantu ibu bapa menyediakan jadual waktu belajar anak-anak. Program Minda Sihat ini antara kandungannya adalah yang pertama kami akan mengadakan program 5 minit. Setiap kali kami masuk di dalam kelas kami akan mengadakan program 5 menit bersama dengan murid untuk membuat relaksasi. Adrian yang ditemui RTM di SK Tansau Putatan memberitahu kaedah seni lukisan juga dipraktikkan bagi mengenal pasti emosi pelajar. Sementara itu, kaunselor berdaftar Stanley Misun ketika dihubungi RTM berkata pihak guru kaunseling komited membantu pelajar melalui sesi bimbingan kaunseling secara individu atau kelompok yang memberi fokus kepada pengurusan emosi dan kendiri. Bagaimanapun, kerjasama semua pihak diperlukan dalam pengurusan emosi dan kendiri pelajar dan bukan hanya bergantung kepada satu pihak sahaja.
Pusat Internet Komuniti Kampung Pinggan Pitas menjadi pusat internet pertama di Sabah menikmati kelajuan internet hingga 300 Mbps. Pengarah Wilayah Telekom Malaysia Berhad TM Sabah, Datuk Muhammad Zainal Muhammad Amin berkata, pusat berkenaan merupakan antara 23 pusat internet komuniti TM yang dinaik taraf di negeri ini. Capaian internet berkelajuan tinggi di kampung berkenaan akan memberi manfaat kepada hampir 800 pengguna di kawasan tersebut. Telah pun membuat beberapa gerakan untuk mengkaji tempat yang sesuai. Sebab daripada 23 ni kita kena pilih yang sesuai berdasarkan kepada keperluan. Contohnya macam kampung Pinggan ni memang keperluan untuk capaian internet yang laju itu sangat diperlukan. Datuk Muhammad Zainal menyatakan demikian kepada RTM di Pusat Internet Komuniti Kampung Pinggan Pitas. Katanya, TM komited untuk menangani pelbagai cabaran meluaskan liputan rangkaian di Sabah yang berkawasan luas termasuk di pedalaman menerusi pelbagai teknologi yang bersesuaian. Pusat Internet Kampung Pinggan dilengkapi dengan peralatan IT termasuk 20 komputer dan TM turut menyediakan akses awam menerusi Wi-Fi di sekitar pusat internet tersebut. Seorang fasilitator juga disediakan untuk membantu ahli pusat komuniti menggunakan kemudahan yang disediakan. Komuniti Pengusaha Dalai Sabah KPDS kini dalam usaha mengkomersialkan buah pokok dalai sebagai satu produk yang boleh menjana sumber pendapatan rakyat negeri ini. Menurut pengurusi KPDS Dr. Rosalin Gelunu, beberapa kawasan dipilih menjadi lokasi tanaman buah tersebut, antaranya Tuaran, Tamparuli, Kiulu, Ranau, Tambunan, Kota Belud, Telipuk, Inanam dan Keningau. Tanaman tersebut akan diusahakan kumpulan komuniti luar bandar buah dalai sesuai untuk membuat produk kraft tangan. Dalai ini dia tahan sebab bila kami tidak menggunakan apa-apa bahan pengawet, kami menggunakan semata-mata cahaya matahari, dikeringkan secukupnya dan boleh bertahan sehingga 10 tahun ataupun lebih. Beliau ditemui pemberita RTM selepas penyampaian hadiah pemenang pertandingan reka cipta dan kreatif berasaskan dalai di Inanam. Sementara itu, pemenang pertandingan tersebut menzahirkan rasa bangga kerana berpeluang mengetengahkan produk daripada buah dalai. Selain saya buat aksesori, saya buat beg lah. Itu macam dia punya dalai itu saya beli dari kawan. Saya sangat gembira lah selain daripada saya menang hari ini. Sebenarnya semua peserta adalah pemenang. Jadi harapan saya akan datang, generasi akan datang dapat mewarisi kita punya tradisi inilah. Saya harap kraft dalai ini akan pergi lebih jauh dan boleh digunakan untuk setiap lapisan masyarakat lah. Dalai ini original, bukan diproses di kilang, so ini very original. Pertandingan ini menerima lebih 200 penyertaan daripada pembuat produk kraft tangan. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Hiyas Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.